Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. So, hari ni kita nak share berkenaan adab terhadap guru bapa. Okey, kita baca hadis dulu sikit. Okey, betul adab anak terhadap ibu bapa. Okey, berbuat baik kepada ibu bapa. Sesungguhnya berbuat baik dan berjasa kepada kedua ibu bapa adalah satu amalan yang mulia dalam Islam. Bahkan redha Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak bergantung kepada redha kedua ibu bapa terhadapnya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud redha Allah itu berada dalam redha kedua orang tua dan muka Allah itu berada dalam muka kedua orang tua. Riwayat Abdullah bin Amr. Okey, kita mestilah menghargai dan mengetahui tanggungjawab terhadap ibu bapa walaupun anak itu sudah berkahwin. Berbakti kepada ibu bapa sekalipun mereka bukan Muslim. Takut menderhakai ibu bapa. Ini kerana hendaklah setiap anak takut menderhakai ibu bapa kerana sikap tersebut membawa akibat yang hina sehingga boleh setaraf dengan orang musyrikin, iaitu orang yang menyekutukan Allah. Ia dosa yang paling besar dan kesalahan yang paling keji. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, adakah tidak aku beritahu kepada kamu tentang sebesar-besar dosa? Baginda mengulanginya 3 kali. Kami berkata bahkan tidak, ya Rasulullah. Sabda baginda, syirik kepada Allah dan derhaka kepada kedua ibu bapa. Antara perbuatan derhaka kepada ibu bapa ialah anak memandang dengan tajam kepada ibu atau ayah ketika marah. Yang ni macam tengah jeling lah, jeling tajam atau pandang muka mak ayah dia. Okey, anak memandang diri sama dengan ibu atau ayahnya. Anak mengagungkan diri dan tidak mahu menghormati mereka. Anak tidak mahu atau malu untuk dikenali dengan nama ayah, apalagi jika anak itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Ini tak mengaku mak ayah. Anak tidak melaksanakan hak dengan beri nafkah kepada ibu bapa yang fakir sehingga keduanya terpaksa mengadu kepada hakim agar anak menunaikan kewajipan beri nafkah kepada mereka berdua. Ini kes berat adalah ni. Sampai memang abaikan tanggungjawab sebagai anak. Satu daripada derhaka ialah anak mengatakan iaitu membentak kedua ibu bapa. Merasa jemu terhadap mereka berdua, sombong diri dan menegur keduanya dengan kata-kata menyakitkan, melukai perasaan atau menghina. Anak yang berbuat derhaka kepada kedua ibu bapa bukan saja mendapat dosa besar, bahkan amalnya menjadi sia-sia dan akan diberi balasan yang buruk oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik di dunia maupun akhirat. Berdoa untuk kedua ibu bapa setelah meninggal dunia dan berbuat baik dengan sahabat-sahabat mereka. Ini pun kalau ibu bapa dah meninggal, doalah banyak-banyak. Sedekah Fatihah, buatkan jariah, buatkan itu sedekah untuk bagi pihak apapun. Lepas tu hendaklah setiap anak merendahkan suara, hormat, sopan santun, berlembut dan dengan wajah berseri tatkala berbicara dengan ibu bapa tanpa dicampuri perkataan kasar yang memberi hati. Apabila kedua ibu bapa datang suatu majlis, dia terus bangun, menghormati dan cium tangan mereka. Taati perintah ibu bapa kecuali dalam perkara maksiat, berbicara kepada ibu bapa dengan benar lembut dan sopan, berdiri menghormati kedua ibu bapa ketika mereka masuk atau menghampiri anak, mencium tangan ibu bapa di dalam beberapa kesempatan,
Memuliakan ibu bapa dengan beri apa yang mereka minta, iaitu permintaan yang sesuai dengan syarak. Memelihara nama baik, kehormatan dan harta benda ibu bapa. Mengajak ibu bapa bermusyawarah di dalam suatu perkara yang perlu. Musyawarah ni maksudnya berbincang. Banyak berdoa dan mohon ampun untuk ibu bapa. Apabila ibu bapa datangi tetamu, hendaklah anak duduk dekat pintu dan perhatikan pandangan ibu bapa, kerana mungkin mereka hendak perintahkan sesuatu. Membuat perkara yang menyenangkan hati ibu bapa tanpa disuruh oleh mereka. Jangan keraskan suara panggil ibu bapa di depan pintu rumah. Jangan putuskan perkataan atau menyampuk ketika ibu bapa berbicara. Jangan keluar rumah tanpa izin ibu bapa. Jangan ganggu ketika ibu bapa tidur. Jangan lebih utamakan isteri dan anak-anak daripada ibu bapa. Ini untuk suami atau lelaki. Jangan mencela apabila ibu bapa melakukan perkara yang tidak disenangi. Dilarang ketawa di hadapan ibu bapa jika tidak ada sesuatu yang perlu diketawakan. Dilarang makan sebelum ibu bapa makan. Jangan hulurkan tangan ambil makanan sebelum mereka. Jangan tidur atau baring sedang ibu bapa duduk kecuali mereka izinkan. Jangan julur kaki di hadapan ibu bapa. Tidak masuk ke sesuatu rumah mendahului ibu bapa. Segera sahut panggilan mereka. Hormat sahabat-sahabat ibu bapa jika mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Doa untuk ibu bapa terutama setelah mereka meninggal dunia kerana doa itu bermanfaat untuk mereka. Banyak ucapkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qur rabbi arhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabb, ya Rabb, kasihanlah mereka berdua sebagaimana mereka mendidik aku sejak kecil. Ni doa ibu bapa. Rabbi arhamhu kama rabbayana shaghira. Yang ni Rizky selalu duk baca dekat mama papa. Tak kenapa, sebab mama papa mak ayah saya, sebab dia duduk dengan mak ayah. So kalau balik sekolah dia akan baca dekat di podong. Dekat hari mak sebenar ni dia tak baca pun. Rizky. Okay, kemudian kita ada slide adab terhadap ibu bapa. Yang ni dalam pendidikan Islam tingkat ni lah, tingkatan lah. Okay, konsep ibu bapa yang paling rapat dengan anak-anak. Mereka bertanggungjawab mencari nafkah dan mendidik anak dari kecil hingga dewasa. Oleh kerana itu, anak wajib taat dan berbakti kepada mereka. Sebab wajib berbakti kepada ibu bapa, amalan ini dituntut oleh agama untuk balas jasa mereka mendidik ketika kita kecil sejak anak-anak kita berbakti. Supaya anak-anak kita berbakti kepada kita. Okey, yang ni nombor 2 dan nombor 3 ni untuk balas jasa mereka. Okey, yang ni sebenarnya mak ayah ni dia bukan berharap sangat duit kita. Tapi kalau macam kita pergi makan ke, kita pergi berjalan ke, bawa je dia mesti baik. So yang tu je lah cara-cara kita happykan mereka, berbakti lah orang kata. So apa yang kita buat sekarang ni akan berbalik kepada future generation, maksudnya anak-anak akan buat apa yang mereka tengok. Anak kita akan buat apa yang mereka tengok. Sebenarnya akan berulang. So dia tengok apa yang kita, macam kita bawa mak pergi makan ke, bawa mak pergi jalan. Nanti dia akan buat jugalah kat kita untuk menjamin keutamaan setiap sistem kekeluargaan. Tanggungjawab, yang ni macam tadi, berdoa dan pun menampun untuk mereka, taati perintah mereka selagi tidak berjaga dengan hukum syarak, rendah diri dan hormati mereka, berbakti kepada mereka bila masa, berbuat baik kepada rakan mereka sama ada ibu kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, kita tegur je rakan-rakan mereka. Adab terhadap ibu bapa, percakapan. Yang pertama dari segi percakapan, bercakap dengan hormat dan sopan, merendahkan suara, tumpu perhatian semasa mereka bercakap, muka manis semasa bercakap dengan mereka, guna bahasa yang baik semasa bercakap dengan mereka.
Yang kedua, pergaulan, hormat semasa bertemu mereka, cium tangan mereka sebelum keluar rumah. Yang ni selalu buat kan, minta izin mereka jika keluar rumah. Ya, walaupun dah berkahwin pun saya masih kalau pergi rumah mereka, ada memang mana mesti akan bagi tahu dulu. Sebab dah terbiasa kan, jangan bercakap kurang ajar dengan mereka. Cara berbakti kepada ibu bapa semasa hidup, jaga mereka semasa tua dan sakit. Janganlah duk pas duk kumpul-kumpul duk pas hang lah jaga, aku dah jaga. Mesti macam tu. Kita pun duk baca kan kes-kesnya macam ni, kalau mak ayah dah tua, dah sakit, sama-sama dah jaga. Beri nafkah kepada mereka, selalu ziarah mereka sekiranya tidak tinggal bersama. Doakan kesejahteraan mereka. Setelah ibu ayah meninggal dunia, doakan keampunan untuk mereka, bayar hutang mereka sekiranya ada, melaksanakan wasiat mereka, berbuat baik kepada rakan-rakan mereka. Kesan baik berbakti kepada ibu bapa, hidup diberkati, disayangi keluarga, diberi pahala, ikatan keluarga makin kukuh, mendapat balasan syurga di akhirat, dan juga kalau dalam bahasa yang mana masih ada mak ayah, kalau macam kita buat baik kat mereka ni, orang kata melancarkan rezeki. Okay, akibat derhaka, hidup tidak diberkati Allah, runtuhnya institusi kekeluargaan mengancam keharmonian masyarakat, diazab neraka akhirat kelak. So ini saja. Ni main not benda ni memang satu apa cakap, adik benda ni basic. So kalau macam kita tak buat, rugilah mak ayah kan. Kita pun tak tahu siapa yang akan pergi dulu, kita buka mak ayah buka. Yang ada mak ayah lagi tu berat. Orang kata apabila meninggalnya seorang ibu, terputuslah doa ibu kepada anaknya. Doa ibu ni tiada hijab. Jadi masa mereka ada ni, spend time, lebihkan masa dengan dia call hari-hari, mesej. Sekarang pun dah ada WhatsApp tu. Mak ayah pun kata gunakan WhatsApp. So update apa-apa kat mereka, bagi tahu. Yang ni selepas kematian kedua ibu bapa, tunaikan hutang-hutang yang wajib. Hutang dengan Allah seperti puasa kan, bila dah uzur kan akan buka puasa, atau ada yang belum buat haji boleh buat, yang tak sempat ataupun yang ibu bapa belum buat haji semasa hayat, boleh buat badal haji ataupun upah haji. Kita ada badal haji dan upah haji RM1,700 dengan tiram. Boleh contact untuk buat, untuk bagi detail. Okey, nazar arwah, langsaikan hutang-hutang arwah yang telah pergi kepada manusia setakat yang mampu. Sentiasa doa untuk mereka kerana doa yang soleh pada ibu bapa yang telah pergi merupakan amalan yang tidak terputus. Ziarah sahabat-sahabat kedua ibu bapa, agama kita menganjurkan setiap umat untuk menyambut talian silaturahmi dengan sesiapa sahaja dan bukan sahaja bersama ahli keluarga. Bersedekah untuk mereka walaupun lepas mereka meninggal. Tunaikan dan penuhi wasiat-wasiat ibu bapa yang telah pergi dengan baik.
Sebagai kesimpulan, ibu bapa merupakan anugerah yang istimewa untuk setiap insan. Turut itu menjadi kewajipan setiap anak untuk menjaga kedua ibu bapa mereka dan beri khidmat yang baik. Ini kerana dosa orang yang menderhakai kedua ibu bapa akan dipercepatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia lagi. Wallahu a'lam. Okey, sekian hari ini untuk adab terhadap. Assalamualaikum.